untuk tindakan. Kemudian di peringkat lokal pula kita lihat seperti di India dan di Belgium. Contohnya di India ada Gram Sabha, di mana Gram Sabha ini merupakan majlis rakyat di peringkat kampung untuk membincangkan isu politik. Kemudian mereka ini akan memperbentangkan isu-isu ini kepada Indian Constitution. Sama juga dengan di Belgium, di mana mereka ada Deliberative Committee Brussels, di mana Deliberative Committee Brussels ini juga menjadi satu deliberative committee yang menasihatkan members of parliament, dan it's a mixture of the members of parliament and the public. Dan itu yang kita ingin bawa di peringkat Dewan Undangan Negeri di negeri Johor. Saya harap dengan adanya majlis rakyat ini kita mempunyai partisipasi yang lebih tinggi dengan orang awam di dalam sistem orang kata mencantikkan dan mendasarkan polisi-polisi di dalam negeri Johor. Itu merupakan majlis rakyat. Selain daripada itu, apabila kita ceritakan mengamalkan demokrasi pro rakyat, kita ingin pastikan bahawa kita juga orang kata leading in terms of political funding. Kita akan pastikan bahawa ada ketulusan daripada segi political funding di Dewan Undangan Negeri Johor. Saya rasa saya tidak ingin bercerita dengan lebih panjang lagi. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Fikri. Kita masuk ke dalam soalan yang ketiga. Saya nak serahkan soalan kepada Fikri. Kerana Johor ni kita tahu antara negeri yang paling tinggi isu perumahannya. Kerana ada banyak unit kediaman yang tak terjual, tetapi pada masa yang sama ramai rakyat yang tak mampu memiliki rumah. Jadi saudara Fikri akan terangkan apakah cadangan muda untuk menyelesaikan isu ini. Silakan Fikri. Baik, terima kasih Saudari Amira Aisyah. Seperti mana yang dinyatakan tadi, memang banyak rumah-rumah di Johor ini bukan hanya di Johor Bahru, tapi kalau tengok di serata daerah di dalam Johor ini, banyak sebenarnya rumah-rumah kosong, rumah-rumah yang masih belum terjual. Akan tetapi kenapa masih lagi ramai belum mampu untuk membeli? Kerana harganya amat mahal. Jadi mudah dicanangkan beberapa approach atau cadangan untuk memastikan rakyat-rakyat di Johor mampu membeli rumah ini. Jadi cadangan pertamanya adalah kita akan membeli rumah itu secara bukal. Kerajaan memberikan secara rumah itu secara bukal bagi untuk memastikan harga itu boleh didiskonkan, dimurahkan, jadi rakyat boleh membeli dengan harga yang murah. Untungnya pada rakyat dan untungnya di Johor maju, mereka dapat jual rumah-rumah mereka yang tidak terjual ini, dan rakyat dapat menikmati rumah yang lebih cantik, lebih luas, lebih besar. So jadi pro and pro adalah tak ada yang rugi di situ. Yang keduanya, untuk menumbuhkan pengadil sosial, maksudnya kalau ada rumah tidak terjual, kita akan kenakan denda pada pemaju ini. Jadi mereka ingin membina rumah, mereka akan mengkaji dahulu. Dia tak suka-suka membina rumah sebanyak yang boleh, tapi tidak terjual. Jadi rugi di situ. Jadi mereka akan dikenakan denda sekiranya setengah tempoh rumah itu masih lagi belum terjual. Itu jadi menyebabkan developer harus berjaga-jaga, berhati-hati dalam membina rumah di tanah-tanah yang ada di negeri Johor ini. Yang ketiganya, kita akan meminta kerjasama dengan institusi keuangan untuk memastikan pinjaman-pinjaman mudah untuk diteruskan pada rakyat-rakyat itu sendiri. Kerana kita faham jarang ada rakyat yang mampu membeli rumah secara terus, secara cash contohnya. Banyaknya akan memerlukan pinjaman keuangan daripada institusi keuangan dan juga agensi-agensi yang lain. Jadi inilah approach yang kita buat. Pastikan tadi yang rumah boleh disewa bukal dengan betul tinggi dapat memberikan benefit yang baik kepada rakyat itu sendiri. Seterusnya, kita juga akan pastikan ada satu big data sistem di mana sebelum developer itu untuk membina rumah, mereka harus melihat data itu untuk memastikan median kawasan itu sendiri. Maksudnya contoh, kata rumah ini, membina rumah di Pulai katakan. Jadi mereka dapat tahu dulu median berapa kemampuan rakyat di kawasan itu. Jadi mereka membina rumah dengan anggaran harga yang mampu dibeli oleh rakyat sekitar itu. Jadi tiadalah kerugian, tiadalah rakyat hanya mampu dapat melihat sahaja rumah-rumah yang cantik di situ, tapi tidak mampu dibeli. Jadi untung di situ, untung juga kepada developer. Mereka tahu target mereka ke mana, dan rakyat juga pasti rumah yang ini di kawasan daerah mereka tinggal itu, mereka boleh miliki nanti. Itu yang pentingnya. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, kita ingin menubuhkan jawatan kuasa untuk anak-anak Delta yang generasi kedua ini. Kita faham generasi pertama mereka dapat banyak benefit sebenarnya.
dapat rumah, tanah dan sebagainya. Tapi saya rasa dulu ini sedikit terpinggir. Di Johor kan nak dapat kerja susah, nak dapat gaji yang bagus pun susah. Jadi kita faham bahawa perkara ini merupakan benda yang mudah nak diselesaikan. Tapi saya serahkan kepada saudara Rashid untuk cerita. Terima kasih Putri. Jadi itu merupakan tekad muda untuk membantu orang Johor memiliki rumah dan tidak ada rumah yang terbina dan terbazir. Seterusnya kita masuk ke dalam tingkat keempat untuk merapatkan jurang kelas masyarakat. Di mana apabila kita bercerita tentang jurang kelas masyarakat ini, kita kena mengecilkan jurang ini, dan bagi kami ianya bermula dengan pendidikan. Kerana pendidikan merupakan pinjang sesebuah generasi. Jadi saya serahkan kepada saudara-saudara untuk ceritakan apakah tekad muda untuk isu pendidikan. Saudara, seperti dikatakan oleh Saudara Malaysia, pendidikan adalah pinjam utama kepada pembangunan dan kejayaan sesebuah negara dan juga komuniti bersama. Bagi muda, kita bertekad untuk merapatkan jurang digital bagi di kalangan anak muda, kerana kita telah pun melangkah ke hadapan dengan pendidikan jarak jauh, komunikasi jarak jauh, dan kita perlu mengurangkan jurang digital yang ada antara pelajar-pelajar anak-anak muda di sekarang, especially rural area selain kawasan-kawasan luar bandar. Begitu kerana kalau kita tengok pada di Parlimen MUA seperti diusahakan oleh YB Saidi sebelum ini, program satu keluarga satu laptop adalah mendapat satu program yang beri impak yang positif, yang sangat baik kepada pembangunan pendidikan anak-anak sekitar semua. Oleh itu kerana mudah bertekad untuk program satu keluarga satu laptop akan diperluaskan kepada semua isi rumah berpendapatan rendah sejajar dengan kejayaan kita di MUA. Dan seterusnya, meneruskan perkembangan Johor Wi-Fi 2.0 untuk memastikan liputan internet 100% di seluruh Johor melalui kerjasama kerajaan pusat. Kerana kalau kita nampak kebanyakannya di luar bandar, kawasan-kawasan luar bandar seperti di Macat juga, liputan internet sangat tidak memuaskan. Ini akan menjejaskan program pengajaran dan pendidikan pelajar. Maka kami menegaskan benda ini dan kami bertekad untuk meluaskan dan memastikan internet 100% yang stabil kepada semua rakyat di seluruh negeri Johor. Seterusnya, untuk memberikan pendidikan berkualiti buat semua anak-anak muda, iaitu menubuhkan sekolah digital Johor melalui platform online dan modul-modul pembelajaran dari cikgu pakar dalam bentuk video. Seterusnya, menyekup dan menambah baik inisiatif Didik Pelajar Tercicir Johor, iaitu program tuition percuma untuk pelajar dari golongan B40. Dan seterusnya, menaik taraf silibus dan modul sekolah agama Johor, terutamanya dalam pembelajaran TVET, kerana pembelajaran TVET adalah sesuatu yang kita perlu memberi fokus pada masa akan datang. Maka kita perlu menegaskan benda itu diperluaskan di sekolah agama juga. Ini adalah tekad muda untuk pendidikan bagi anak-anak di negeri. Terima kasih. Terima kasih saudara. Itu merupakan daripada segi pendidikan. Seterusnya, apabila kita membincangkan tentang ekonomi, rata-rata orang kata fokus kepada ekonomi berulang daripada segi perindustrian dan pelaburan. Betul, kita tidak nafikan benda itu. Tetapi looking at the situation sekarang ini, bagi muda, immediate fokus kita sedikit berbeza. Dan immediate fokus kita adalah tentang keselamatan makanan ataupun food security. Dan untuk ini saya serahkan saudara Azrul untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan memang menjadi isu penting sekarang sebab kita tahu harga makanan sekarang agak mahal. So kenapa mahal? Sebab kita banyak import. Dan kenapa kita import adalah kerana selama ini bila kita import dia murah. So bila COVID bekalan yang sampai dia tidak semurah sebelum ini lah. Pertukaran untuk barang-barang masuk dan ramai penjual dah tak boleh berhati untuk jual kepada kita. Jadi kita terpaksa bayar dengan mahal. Sedangkan kita tahu di Johor ini tidak ada tanah dan tidak ada individu-individu yang berbakat dalam bidang pertanian.
Jadi ada yang pandai sampai berjaya buat syarikat berusaha saham Malaysia. Kalau contoh adalah Farmfresh juga. So apa yang mudah nak bertekad dalam hal ini? So kita kena majukan sektor pemakanan dan pertanian sebagai kunci kemajuan ekonomi Johor. Caranya adalah dengan buat skim broker tanah kawasan Johor. Dia seperti mirip macam Perda zaman Razak dahulu. Dan cuma ia dibuat untuk di peringkat negeri. Dan seterusnya, setiap anak muda dan generasi muda Perda boleh usahakan tanah negeri yang terbiar untuk dibuat pertanian, peternakan dan juga perikanan. Kita tahu di Johor terlihat banyak pengusaha-pengusaha yang mempajak tanah di tanah Johor untuk membuat toko-toko sayur dan juga tanaman-tanaman hiasan. Kenapa kita tak beri peluang kepada tanah-tanah ini dimajukan oleh generasi kedua, generasi ketiga Perda yang ada di Johor ini? Johor terkenal dengan gugusan-gugusan Perda yang luas. Sudah tentu banyak tanah-tanah yang boleh dimajukan. Dan kita tahu Perda sekarang kebanyakan peneroka dalam memberikan 100% hasil untuk diusahakan oleh Perda itu sendiri. Jadi generasi kedua, generasi ketiga kita ada peluang kerja kerana semuanya telah diberikan 100% kepada Perda untuk menguruskan. Dan kita tahu apabila harga sawit itu naik, lagi banyak hasil yang peneroka dapat, lagi banyak yang ditolak, hasilnya juga ditolak bermacam-macam sebab. Jadi sama ada harga sawit itu tinggi atau rendah, hasil yang didapati oleh peneroka-peneroka di Perda sama sahaja sebenarnya. Sebab itu kita tekankan cara baru dalam pertanian. Guna jentera moden, guna big data, guna mesin macam drone untuk lebih efisien, untuk studi tanah. Semua ini boleh membolehkan tanaman lebih segar, efisien dan kurangkan bunuh asing. Jadi pemilik dapat lebih banyak keuntungan. So itu adalah apa yang muda bertekad dalam menjadikan jaminan makanan untuk masyarakat di luar bandar dan terutama di kawasan Perda. Terima kasih. Terima kasih Azrul dan penyokong Azrul datang. Seterusnya kita tahu bahawa pekerjaan dan pengangguran juga merupakan antara masalah yang paling besar. Dan apabila kita turun ke lapangan, memang rata-rata menyebutkan bahawa masalah ini adalah masalah paling utama di negeri Johor. Nak dapat kerja susah, nak dapat gaji yang bagus pun susah. Jadi kita faham bahawa perkara ini merupakan benda yang bukan mudah nak diselesaikan. Tapi saya serahkan kepada saudara Rashid untuk ceritakan apa solusi muda untuk perkara ini. Terima kasih Mira. Isu pekerjaan ini adalah isu yang sangat dekat dengan saya. Banyak ahli politik, parti politik dan kerajaan-kerajaan sebelum ini suka menyebut tentang pelaburan presiden negeri, tentang pembangunan iklim dan iklim. Tapi masalah pekerjaan masih lagi belum dapat diselesaikan. Dan semua inisiatif pekerjaan yang ada sebelum ini adalah inisiatif yang sekadar melepaskan batuk di kawal. Buat inisiatif tapi tak ada tengok semula bagaimana pelaksanaannya berkesan atau tidak, conversion rate berapa dan sebagainya. Jadi bagi muda ini adalah perkara yang sangat penting kerana bila kita lihat hampir 1 juta anak muda dan graduan sekarang yang menganggur di Malaysia. Dan apabila kita katakan tentang pekerjaan, semua ahli politik akan sentiasa cakap, ini adalah tanggungjawab kerajaan pusat dan kerajaan negeri dan kawasan. Sebenarnya banyak inisiatif yang boleh dilakukan di tingkat kerajaan negeri untuk membantu proses pengambilan pekerja dan mempromosikan pengambilan pekerja di negeri.
Jadi muda ada dua cadangan untuk menjalankan ini, dan dua dekad ini akan kami lakukan dan kami akan jalankan untuk memastikan employment market di Johor itu adalah lebih sihat. Yang pertama adalah menjadikan peluang pekerjaan bagi skim Johor Kerja. Skim Johor Kerja ini akan memberi insentif upah kepada syarikat-syarikat yang mengambil anak Johor bekerja di syarikat mereka. Jadi bila anak Johor diupah, digajikan syarikat-syarikat yang beroperasi di Johor, insentif upah akan diberikan kepada syarikat tersebut untuk memastikan market employment yang lebih sihat di situ dan lebih bertumpu kepada rakyat negeri Johor. Okay. Selain daripada itu, skim Johor Kerja ini juga akan mengutamakan syarikat-syarikat yang beroperasi di Johor yang mengambil anak Johor untuk bekerja untuk proses untuk pemberian tender projek pembangunan infrastruktur dan sebagainya, untuk menggalakkan lagi syarikat-syarikat ini mengambil anak Johor untuk bekerja. Jadi ini adalah cadangan pertama muda bagi mengawal dan membantu proses pengambilan kerja dan mengurangkan kadar pengangguran di Johor itu sendiri. Dan yang kedua adalah skim jaminan pekerjaan. Kerajaan negeri Johor adalah kerajaan yang mempunyai banyak syarikat-syarikat berkenaan kerajaan, GLC, dan banyak GLC ini adalah GLC yang sangat besar dalam industri mereka itu sendiri. Jadi muda juga ingin membawa skim jaminan pekerjaan melalui GLC ini sendiri. Jadi jika kita tidak dapat ataupun kurang pekerjaan yang kita boleh cipta dengan syarikat-syarikat swasta, yang mana kita akan pool untuk insentif-insentif tadi, bayaran upah, pemberian tender dan sebagainya. Jadi kita tahu itu tidak cukup untuk employment market sepenuhnya di negeri Johor. Jadi kita akan buat tambahan dengan GLC ini untuk memastikan GLC ini juga boleh memberikan kerja kepada anak Johor dalam sektor-sektor seperti pendidikan infrastruktur, penjagaan orang tua, kanak-kanak. Dan ini adalah industri-industri yang saya rasa banyak ditinggalkan, dan mereka ni juga haruslah diberikan gaji bermula bila kita membuat pengambilan pekerjaan itu. Secara tidak langsung, dua inisiatif ini akan memberikan persekitaran yang lebih mampan, yang lebih kuat untuk employment market, untuk market pengambilan kerja, dan employer di syarikat-syarikat di Johor akan harus mensentuh semula tawaran-tawaran gaji kepada pekerja-pekerja dan sebagainya kerana ingin mengambil pekerja-pekerja berkualiti dan berpengalaman yang ada di Johor itu sendiri. Ini bila jika dijalankan untuk diplomasi yang lebih lama, panjang dan dibesarkan program-program ini, ia akan sangat membantu dari segi employment market di Johor. Terima kasih. Saya harap tekad ini dapat dijalankan dengan baik. Terima kasih Saudara Rashid. Dan seterusnya, satu benda yang amat dekat dari muda juga adalah berkenaan dengan alam sekitar. Terutama sekali apabila kita lihat dengan isu banjir baru-baru ini yang merangkul bukan saja harta benda tetapi banyak juga nyawa. Dan kita fikir ada satu keperluan untuk kita pastikan bahawa alam sekitar kita terjaga supaya perkara seperti ini tidak berlaku lagi. Jadi seterusnya saya serahkan kepada Saudara Afika untuk menjelaskan apa yang boleh dilakukan untuk isu alam sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan memfokuskan kepada tawaran hijau daripada Parti Muda. Yang pertama, kami ingin memperkenalkan pelan adaptasi dan mitigasi berkaitan alam sekitar serta langkah-langkah menghadapi bencana. Dalam keadaan kita menghadapi bencana, sama ada di peringkat global maupun lokal, perlunya supaya ada satu pelan khas di setiap daerah yang berbeza, kerana di setiap daerah ni ada cabaran-cabaran tertentu. Di bandar cabarannya lain, di luar bandar cabarannya lain. Jadi apabila kita mempunyai satu pelan khas untuk bertindak dalam menghadapi
bencana, rakyat, agensi kerajaan maupun komuniti tahu untuk bertindak, tahu kat mana mereka perlu berpindah. Ya. Pelan mitigasi dan adaptasi ini dia akan merangkumi sama ada physical structure ataupun nature based solution. Ya. Dalam keadaan kita menghadapi bencana bukan sahaja banjir, tetapi juga bencana dalam pelbagai bentuk, ya, jerebu dan sebagainya. Jadi apabila perlunya ada pelan mitigasi dan adaptasi ini, ya, supaya semua komuniti cakna dengan cabaran yang bakal kita hadapi. Seterusnya, menumbuhkan jawatan kuasa khas bagi mengkaji pengenalan benda pencemaran di Johor. Kita tahu bahawa Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 masih lagi belum dipinda. Hukuman kepada para pencemar, para pelaku yang mencemarkan alam sekitar ini masih lagi rendah. Jadi di peringkat kerajaan negeri perlunya ada satu langkah proaktif supaya pelaku-pelaku pencemar-pencemar alam sekitar ini takut untuk merosakkan alam sekitar dan tidak berlepas tangan. Dan hasil daripada denda pencemaran di Johor ini kami sasarkan dan untuk dimasukkan ke dalam skim insurans bencana Johor. Apa itu skim insurans bencana Johor? Kita tahu rakyat sekarang terdedah kepada pelbagai jenis bencana, sama ada mereka yang berada di bandar maupun di luar bandar. Jadi apabila rakyat ataupun di sebuah komuniti ini ingin bangkit kembali, kerana mereka perlu menanggung banyak kerugian, sudah ada peruntukan khas untuk bantu mereka bangkit kembali. Jadi kita bukan sahaja menunggu bantuan daripada kerajaan pusat, tetapi kerajaan negeri juga perlu proaktif. Perlu ada peruntukan. Dengan adanya skim insurans ini, rakyat akan jadi cakna bahawa mereka perlu berdedah kepada bencana. Jadi sudah ada peruntukan khas yang akan membantu rakyat supaya lebih berdaya tahan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pembiayaan untuk Badan Kawal Selia Air Johor dan Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor. Ini penting supaya kita dapat mengekang segala bentuk pencemaran, sama ada pencemaran air, pencemaran di darat, pencemaran bumi dan pencemaran-pencemaran lain, supaya mereka tahu hukuman yang bakal mereka hadapi. Jadi dengan segala tawaran hijau ini, kita ada banyak lagi usaha, tetapi inilah yang kami gariskan dahulu di dalam keadaan Johor kali ini, supaya rakyat dapat menilai bahawa kami proaktif dalam menjaga kebajikan rakyat dalam menghadapi cabaran semasa dan juga yang akan datang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Saudara Afika. Jadi itu merupakan pembentangan daripada pihak kami, dan tentu banyak lagi yang ada di dalam tingkat muda, dan saya difahamkan tingkat muda ini kita akan dikongsikan kepada semua rakan-rakan media, dan juga kita akan publish tingkat muda ini untuk kawan-kawan di luar sana turut baca. Tapi sebelum itu, sebelum kami tamatkan sesi press conference ini, kita masuk dengan sesi soal jawab sekiranya ada apa-apa soalan daripada kawan-kawan media. Saya tertarik dengan kawan nombor 3 tadi, kerajaan beli rumah secara bukan. Macam mana idea ni dapat dilaksanakan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tawaran seperti ini, kalau kita tahu banyak rumah-rumah yang maju masih lagi belum dapat terjual. Jadi kita boleh buat satu negosiasi dengan developer sendiri. Jadi kita sendiri, kerajaan sendiri kita tekan saja untuk dapatkan satu harga yang rendah, diskaun tu di situ. Dengan perjalanan kita boleh beli secara banyak. Jadi barang ni mereka tidak akan rugi di situ. Mungkin orang boleh cover kos dan sebagainya. Dan kita juga pastikan rumah itu akan dimiliki oleh kerajaan dan disediakan, dijualkan kembali dengan harga yang rendah, diskaun yang tinggi kepada rakyat. Jadi maksudnya kat sini, rumah tu kerajaan sendiri akan ambil, kerajaan sendiri akan beli, dan kita pula kita lakukan diskaun ke bawah lagi dan berikan kepada rakyat. Itu yang inisiatif kita sebenarnya. Maksudnya itu ada yang menjadi kerajaan, kita tidak akan menangkan. Jadi kita memakan, kita akan
Kalau harga rumah tu 500,000, kerajaan cadangkan beli berapa ringgit tu? Okey, jadi kalau ingin nak teruskan dengan spesifiknya, itu agak susah kerana bila kita melibatkan negosiasi ini, dia akan tengok juga berapa kos yang dibina dan sebagainya. Jadi kita ingin pastikan negosiasi antara kerajaan atau dengan badan ini, badan yang dibubuhkan untuk melakukan perbincangan khas ini, untuk pastikan developer itu tidak rugi. Jadi nak sebutkan harga spesifik itu susah, itu macam yang contoh saudara tadi bagi. Tapi apa yang kita boleh pastikan adalah untuk developer itu juga boleh dapat apa yang mereka maksudnya cost basic cover everything. Dan rumah itu sendiri, bila kita boleh lihat developer, kita akan pastikan macam ditawar oleh segala kerajaan, dia akan berikan kepada kita. Jadi saya nak sebut spesifik harga jatuh itu susah kerana ini akan menyebabkan perbincangan di dalam lagi dengan jawatan konstitusi ini. Jadi nanti apa yang kita kongsikan, kita boleh lihat kerana nak rumah itu dia tak boleh tak lari kita jual pun. Jadi bayar daripada dibiarkan ketigaan, kita dapatkan inisiatif ini, kita tekan inisiatif ini, pastikan developer tak rugi, rumah itu tak boleh dijual, rakyat dia dapat rumah yang mereka idamkan. Pembeli dia pada golongan yang macam-macam. Okey, kita mensasarkan sebenarnya rumah ini adalah untuk M40 dan D40 lah. Kerana rasanya di negara ada masalah ini. Selalunya M40 dan D40, M40 adalah golongan dilema sebenarnya. Mereka cukup senang untuk tidak mendapat apa-apa bantuan kerajaan, tapi tidak cukup kaya untuk menikmati hidup dengan senang. Itu golongan yang kita fokuskan. Dan D40 of course kita tahulah bagi dari segi kekurangannya. Jadi kita fokuskan pada golongan ini. Amira, daripada berapa 5 tekad kan? Ya saya. So dalam tempoh 5 tahun ni, berapa peratusan boleh capai ke 5 tekad tu? Sebab ada tekad yang memerlukan 5, 10, 20 tahun kan sebab sana. Dalam tempoh 10 tahun ni perlulah ada pencapaian yang orang kata hampir 100%. Sudah tentu ada benda yang berterusan ceritanya. Pada contohnya, kalau kita nak cerita tentang proses vacancy tax ataupun vacancy penalty dan sebagai contohnya denda alam sekitar, ini semua memerlukan pengubahan di peringkat dasar. Yang paling penting adalah usaha itu perlu dijalankan dengan segera, dan paling utama sekali adalah untuk benda-benda yang kita perlu buat dengan cepat, kita perlu buat dengan cepat. Tetapi dalam masa 5 tahun kita perlu pastikan sekurang-kurangnya semua proses itu telah ada pencapaian di peringkat yang baik dan boleh ada penerusan dan komitmen daripada kerajaan untuk menjalankan dengan dan mencapai sasaran yang bagus. As you know, like all the parties have given up their manifestos, the major ones, including Pakatan Harapan, who are working in this election. There seems to be a real sense of disillusionment even before the whole election about promises not being fulfilled after 2018. So when you're working on the ground, getting from the election this time, the manifestos are coming in, how are you going to overcome the sense of the apathy in this whole election because of unfulfilled promises? I mean, manifestos can come out, but not social information is First and foremost, it's a bit unfair for us to say that the promises made by Pakatan Harapan is not fulfilled simply because they don't have the chance to continue the administration of 5 years. In fact, for the Pakatan Harapan in Johor, they have managed to achieve their promises the fastest in comparison with other states, which means that the Pakatan Harapan in Johor has actually successfully committed or done what they have committed. If they were given the chance to continue the administration, perhaps we're quite sure that they could have fulfilled everything that they want to. But the break was, the mandate was taken away from them, the mandate of the people was betrayed, and then it's not about promises unfulfilled, but the chance for them to fulfill that promise was taken away from them. But this is also the things that whenever I go down on the ground, this is what I explain to the people, and they really understand that. So now it's a matter of us ensuring that the next government in line has to be a stable government, has to be allowed to continue the administration for the next 5 years so that they can fulfill the manifesto.
And if then the people are not happy with them, you don't have to interfere midway. If the people are unhappy with them, let the people decide the next election. And this is something that is really important for the voters to understand, and it's really important for the State Legislative Assembly to also take heed of. Right. So manifestos are fine, and then whatever that's been written there, I'm pretty sure will bring benefits to people in general. Because even if Muda wins all 7 seats, you still need to negotiate with other parties. And they might say that I cannot negotiate on your terms. You may have certain things on your manifesto to go. Are you willing to compromise on that? Well, obviously negotiations is about win-win solution and finding the middle ground and ensuring that at the end of the day that negotiation, whatever is the result, will benefit the people the most. When Muda comes into this election, we come with a spirit to work with a strategic partnership with Pakatan Harapan. And when we're talking about strategic partnership with Pakatan Harapan, obviously if we are to form government, we're going to form government with Pakatan Harapan. This manifesto that we have released and the manifesto that Pakatan Harapan has released before this does not have anything clashing with each other. So the very spirit of the manifesto is the same spirit. Most importantly is we want this manifesto to be able to deliver good promises to the people, at the same time have leadership of integrity in line. And the very crux of it, for example, things like ensuring that there's equal allocation for all Hadun, ensuring that there will be anti-party hopping law act in Johor itself. I think this principle matter resonates in both Pakatan Harapan manifesto and also in Muda manifesto. At the end of the day, when we form the government with Pakatan Harapan, we will ensure that the promises rolled out to the people will be promises that benefit the people the most. Any other question? Yeah? Okay. All right. Thank you very much, everyone. Thank you for your time. Propaganda